Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Tafsirul Quran Suratul Hasyri, juzuk yang ke-28, surah yang ke-59 dari awal Quran, dan surah yang kedua di dalam juzuk ini. Alhamdulillah, kita telah tamat perbincangan sebanyak 17 ayat. Sambungnya kita pada kali ini bermula dari ayat 18. Ambil Quran yang tak ada lagi, buka, kita baca beberapa ayat, kemudian kita bagi kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman, terjemahan, dan kita masuk kepada beberapa huraian ayat secara ringkas, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Tengok dalam ayat ini dua kali wattaqullah. Dua kali wattaqullah. Tanda pelajar, Allah Ta'ala akhiri surah ini dengan an-nida al-qawiyul mu'athir. Panggilan, seruan yang kuat, yang memberi kesan kepada jiwa orang-orang yang beriman. Sebab apa? Seolah-olah ayat ni
penutup dia orang beriman. Mu jangan jadi seperti puak-puak yang telah kita bincang daripada awal surah ini. Kumpulan mana? Ada dua kumpulan manusia. Yang pertama dia panggil Ahlul Kitab, Yahudi, yang telah diusir keluar daripada Madinah. Nama dia Bani Nadir. Kuncu mereka ataupun ahli pakatan mereka, nama dia munafikin. Berarti molek. Jangan duduk tengok kepada dua tu, kecuali tengok fa'tabiru ya ulil absar. Tengok dengan ainul i'tibar, tengok dengan pengajaran. Tengok, dalam ayat ini ada dua kali wattaqullah. Ittaqullah wattaqullah. Tanda pelajar-pelajar, ittaqullah yang pertama, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kamu bertakwa dengan melakukan ketaatan. Allah kata apa? Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Yang pertama ni kita kena buat apa? Buat ketaatan, melakukan takwa dengan ketaatan. Sebab apa? Sebab Allah suruh kita buat persiapan. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Maka kita jelas di sini ayat ittaqullah yang pertama, iaitulah perintah supaya kita lakukan ketaatan untuk persiapan persediaan kebahagiaan kecemerlangan masa depan. Kita ini dia panggil ainul qasirah. Mata kita ni pendek. Cemerlang masa depan, pandepah biasa. Cemerlang masa depan boleh kerja lah. Kita kata itu pendek. Jangka pendek. Yang kita naknya cemerlang masa depan. Sebab atas dunia ni besar mana pangkat, banyak mana harta, kita akan tinggalkan. Tetapi yang betul-betul yang akan menjadi yang tak rusak-rusak, tak habis-habis, iaitulah di akhirat nanti. Maka di akhirat tak mungkin kita senyap gitu ya, tidak boleh berlaku. Maka kena persiapan yang betul-betul. Kemudian Allah SWT sebut di sini apa dia? Orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang beriman. Jangan kamu lara, jangan kamu leka. Orang Kelantan kata jangan galik dengan pencapaian KPI yang telah kamu dapat. Apa dia? Halau puak-puak Yahudi Bani Nadir daripada Madinah. Jangan. Sebab kalau kamu lara, leka, kamu juga akan kerugian. Maka dengan itu ittaqullah. Hendaklah takwa kepada Allah Taala, buatlah persiapan untuk masa depan. Al-ghad di sini dengan mana esok? Ghadan, kalau kita kata, insya-Allah na'tikum ghadan. Esok saya datang. Maka bila kata-kata esok menunjukkan masa depan. Maksud ayat ini iaitulah yaum al-qiyamah. Sebab apa dia kata esok? Tanda pelajaran ni. Kenapa Allah Taala guna perkataan ghadan? Li ghadin, esok. Nak menunjukkan bahawa qurbat al-qiyamah, hampir kiamat itu sudah dekat dengan kita, bukannya jauh. Kita yang rasa jauh, benda tak jauh pun. Jadi kita rasa jauh, perkara yang tak jauh itu rugi. Kita nak rasa benda mari itu dekat. Dalam kaedah hadap kata kullu atin, sambung. Kullu atin qarib. Ingat dia punya kaedah. Kullu atin qarib. Setiap benda mari itu, setiap benda akan datang dekat. Sebab dia akan orang panggil bergerak. Daripada 10 jam jadi 9 jam setengah. 8 dia panggil countdown, makin turun. Itu kaedah kata kullu atin qarib. Setiap hak mari itu dekat. Maka Allah Taala guna ayat ini wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin. Maknanya untuk esok, artinya untuk masa depan, hari kiamat yang cemerlang. Itu ayat yang pertama. Kemudian Allah Taala peringat kepada kita wattaqullah.
Dan sekali lagi beringat, sekali lagi diingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan meninggalkan larangan, meninggalkan segala perkara yang haram, yang tidak baik. Kenapa? Limadha? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ini jawapan dia. Kerana Allah Ta'ala meliputi pengetahuannya, sangat mengetahui akan segala apa yang kamu kerjakan. Kita ni kalau atas dunia ni, kita sedar, kita khabar bahawa segala pergerakan kita ni Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala tahu, kita tak berani nak buat benda mungkar dan maksiat. Betul tidak? Tapi kalau kita terlupa hak ni, jadi lara tu. Leka, lara, lalai, galik. Gua nak tak pergi semaya tu. Allah. Lewat hari ni. Dah duduk buah di kedai kopi. Kadang-kadang tak ada kedai kopi, dia main tuduh botol di stesen bas. Kalau orang di kebun, duduk turut punggul lembu. Pasal lembu lambat nak balik. Sibuk. Orang azan maghrib kita masih di padang, masih lagi bermain leka-leka, lara, ini rugi. Maka alhamdulillah itu dipanggil ilmu tadabbur. Kenapa Allah Ta'ala karra marrataini, diulangnya 2 kali, ittaqullah. Jadi ulama tadabbur dia tengok, setiap ayat Quran itu mesti ada makna tersendiri, kenapa Allah ulang. Maka ulangan yang pertama, ittaqullah yang pertama, lil amri bi fi'li ta'at, wattaqullah bi kedua bi tarki al manhiyat wal muharramat. Alhamdulillah, itu jelas. Kemudian kita berpindah kepada ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Orang lupa perintah Allah ni macam mana? Dia lupa diri dia sendiri, tak tahu. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan dirinya, melupa nak berlaku amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Bila melupakan Allah, Allah Ta'ala lupakan diri kamu. Kita pun tak ingat nak beramal. Tak ingat nak buat persiapan. Lara sana sini, Masya Allah, tabarakallah. Anak pergi melawat satu kawasan. Dia panggil tanah perkuburan. Tanah kubur. Kita tak sebutlah mana-mana. Nanti orang boleh kesan. Di tepi kubur tu, dia panggil rumah setinggan kubur. Rumah setinggan kubur. Maknanya, nyopak kat buat rumah. Betul-betul tepi kubur. Maknanya kalau tangga dia tu kubur depan. Patutnya, orang ni lah yang kuat ibadatnya, ingat ke mati tu. Allah, Masya Allah, tabarakallah. 4-5 orang yang perempuan-perempuannya, anak-anaknya, mak-maknya, bertukar dengan orang asli, dengan pakaiannya, tak tutup auratnya, dengan berjerebahnya. Berjerebah ni mana rambut tak teruruh lah, rambut tak ada tudung. Orang Kelantan kata jerebah. Ya. Jerebah, bergoseng rambut. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Di mana dhamir, hati? Tengok orang mati, tidak memberi kesan dalam jiwa dia. Ini bahaya. Sebab nasullah fa'ansahum anfusahum. Bila dia terlupa ke Allah Ta'ala, tak semaya, tidak jaga hak-hak Allah Ta'ala, tak ikut sunnah Nabi, Allah Ta'ala lupakan diri sendiri, dia tahu makan minum beranak. Siapa orang kubur ni, tempat JK, tanah kubur, terpaksa buat pagar seming, takut setinggal ni masuk, duduk pakai atas kubur. Ini di tempat kita. Waktu anak pergi melawat di negara Mesir, sahabat kita bawa jalan, pusing, bandar Mesir. Dia kata, hak duduk atas kubur sungguh di Mesir. Dia Mesir ni dia buat rumah atas, bawah tu kubur. Hak duduk atas kubur saja, kalau kira bilangan pengundi, boleh 2 ahli parlimen mengundi. Duduk atas kubur. Beranak cucu cicit, menikah atas kubur. Boleh buat dia duduk. Bawah tu kubur, atasnya orang duduk. Dia tak ada rasa apa-apa, tak ada bunyi ada hatu apa. Hak ada hatu ni buat kita ni. Tu kita nak tak pelajaran tidur atas dangan kubur tak sih. Tak ada hatu. Dah. Hak jadi hatu dia sendiri tu, hak jadi hatu. Tak pergi semaya, tu hatu dia panggil. Ni bahaya. Bila manusia ni lupa pada Allah Ta'ala, fa ansahum anfusahum, Allah Ta'ala lupa diri dia, dia ingat dia tu dia.
Saya tu saya. Kalau saya kerja boleh, kalau saya boleh, saya bisnes boleh kaya, lah, dia tak tahu. Yang beri rezeki pada dia Allah, yang beri dia makan minumnya Allah Azza wa Jalla, tapi manusia lupa diri. Na'udzubillah. Allah Ta'ala peringat kita, jangan jadi manusia lupa. Kalau dia berjaya di atas dunia ni, hebat. Ada ilmu, teknologi dia buat senjata, perang sama sendiri. Ya. Ada ilmu tentang biologi, ilmu tentang benda-benda, dia pergi buat pula ambil klon manusia, buat binatang jadi klon, dia panggil istinsakh, duk main dengan macam-macam benda. Ini kata ada kerja manusia. Kalau dia bijak dalam bisnes pula, dia buat bisnes yang riba, haram. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Semalam ada seorang sahabat tanya, dia kata ada orang ni baru masuk Islam. Dia tak pandang kerja lain kecuali jadi ahlu. Boleh ke tidak lepas masuk Islam jadi kata tak boleh dah. Sebab dia sudah masuk di ahlu untuk perbuatan riba, haram, menindas orang dan macam-macam zalim, kita kata tak. Habis dia nak makan apa? Kata banyak kaya berah lagi nasi. Kalau dekat kawasan pondok ni saya hantar berah rumah dia supaya dia tidak jadi ahlu. Ini mana dia tak ada lupa. Dia tahu nego dia riba tekan orang. Sebab ansahu anfusahum, katakan dia sudah beriman, dia sudah tukar channel daripada dulunya sembah berhala, sekarang ni orang sembah Allah. Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata siapa dia takut Allah Ta'ala, aku beri rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Nih, Allah Ta'ala doa ittaqullah wa man yattaqillaha sambung. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Allahu Akbar. Ayat ni kok gantung dinding segala tempat ada belaka. Nah, apa dia tak kata ayat ni di rumah dia? Ada rumah awak? Ada. Ada hanggut, ada tak hanggut. Boleh kata dia panggil ayat gantung. Oh, ayat apa ni? 1000 dinar. Bukan 1000 dinar. Kalau kita ittaqullah, Allah kata apa? Yarzuq min haitsu la yahtasib. Bukan 1000 dinar, milion dinar kita akan dapat dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bila manusia lupa, maka dia akan buat. Karena itulah para pengkaji mengatakan ar-rafahiyah was-sa'ad. Kemegahan, kebahagiaan kita ada ini, kita rasa hidup sampai kita ni tahun 20 tahun 2000-an ini tak. Abad 20 ni, abad 21 ni kita kata penuh dengan teknologi, penuh dengan alat-alat, kita bahagia. Siapa dia boleh jamin awak bahagia? Cuba pergi tanya nenek kita yang tahu. Nek, tahun 1000, lah ni 2020. Tahun 1020. Berapa ni? 2020. 2000 berapa nak suruh turun 100 tahun? 1920. Tahun 1920 dulu. Nenek dengan masa tu, bahagia atau tak bahagia? Mesti mereka kata kami bahagia masa tu. Jadi kita kata as-sa'adah. Kata di para ahli syair, laisat as-sa'adah bi jam'il mal, walakin as-sa'idu, bukanlah bahagia itu dengan kumpul-kumpul harta banyak, tapi orang yang bahagia itu iaitulah orang yang takut pada Allah Ta'ala bahagia. Artinya, kalau kita nak kata kita ni bahagia dah, hidup sampai kita hari ni, berapa ramai orang-orang yang baru ni mari sahabat kita daripada doktor bahagia jiwa. Dia cerita dengan saya, Ustaz, zaman PKP ni banyak sekali kes-kes sakit kes sakit jiwa mari. Sebab apa? Sebab PKP. Nak kata apa? Artinya, as-sa'adah, kebahagiaan itu bukan duduk di bangunan besar, bukan duduk di ada handphone canggih, lagi ada handphone comel, lagi penipal, banyak benda masuk. Bukan ada kad bank yang berjujuk dalam poket. Setengah orang dia buka dompet dia kok kad bank saja berjujuk. Duit ada ke tak tahu. Itu dia panggil kad tu belum nampak kita punya account, kan? Tapi kebahagiaan itu duduk di mana? Duduk di manusia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat. Allahu Akbar. Siapa dia jadi lagu ni, tak buat amal untuk mempersiapkan diri, Allah kata apa? Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang derhaka, wal'iyazubillah. Nak tengok orang fasik, orang derhaka ni lah manusia lupa pada diri dia sendiri. Dia tak tahu dia siapa. Kemudian Allah peringatkan buat bandingan yang simple, yang mudah, yang kita nampak.
La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama ahli neraka dengan ahli syurga. Allahu Akbar. Hei, kita dengan otak biasa ni pun kita mikir, mana sama orang duduk dalam neraka dengan orang duduk dalam syurga. Orang duduk dalam penjara dengan orang duduk dalam istana. Sama? Tak usah kata penjara dengan istana. Penjara dengan orang duduk di kedai kopi. Mana siapa suka? Dekat kedai kopi sedap. Walaupun minum teh cawe. Nah, baca sok khabar, 3 sok khabar habis. Tu yang kedai 2 kali akak kesak meja, tak keluar lagi. Sebab sukanya dia duduk di kedai kopi. Orang duduk dalam penjara hari-hari duduk ita, bila tarikh aku keluar, bila tarikh aku keluar. Beza. Ashabul jannati humul faizun. Orang kata orang-orang yang beroleh kemenangan tidak sama ahli neraka dan ahli syurga, mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diingini. Masya Allah, tabarakallah. Dalam dunia ni ada 2 sifat, 2 kategori maksud akhirat. So, yang pertama ahlul jannah, ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami semua ni daripada ahli syurga. Dan satu kumpulan lagi ahlun nar, ahli neraka. Ahli neraka pula terbagi kedua. Ada ahli neraka yang kekal khalidina fiha abada, dan ada ahli neraka yang berwaktu, bermuakkad. Mana dia masuk, dibakar, dibersihkan dosa-dosa dia, kemudian ditarik keluar neraka ke syurga, insya-Allah taala. Kita dah baca banyak kali dah kan kisah orang-orang yang terakhir masuk syurga, merangkak dia keluar daripada neraka, dibakar, kemudian dimandi dengan sungai Nahrul Hayah, kemudian dia boleh masuk dalam syurga biiznillahi wa bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah. Maka tak sama ahli neraka dengan ahli syurga, itu dia panggil badihi. Secara spontan, secara tak ada nak mikir kita, sudah nampak. Tak akan sama ahli syurga dengan ahli neraka. Tengok. Allah sebut tadi, ayat 19, orang yang lupa Allah, humul fasiqun. Ayat 20, ahli syurga, humul faizun. Kamu nak pilih. Kamu nak mana? Nak akhir ayat faizun, jadi ashabul jannah. Nak jadi ashabul jannah, macam mana? Balik ayat 18. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ini dia panggil, ayat itu menafsirkan ayat. Mau nak jadi ahli syurga? Nak. Macam mana cara? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Masya-Allah. Nak jadi ahli neraka, jadi manusia yang lupa Allah, lupa dirinya sendiri. Allah Ta'ala peringat ayat Quran, fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Washkuruni, mu syukur, aku tambah. Itu dia panggil timbang tara. Kita kena mula diri kita dulu. Yang kata, kita nak suruh Tuhan sayang kita. Patut maya apa tidak berapa adalah. Kita kena ibadat, kita kena lakukan ketaatan, kita kena buat segala hak Tuhan suruh, barulah turunnya mahabbatullah. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia. InsyaAllah. Baik, kita pergi kepada bandingan yang simple. Allah nak ajar supaya kita berfikir. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung kanan. Nak cerita Quran ini berat. Quran ini mengandungi hikmah, pengajaran, pendidikan yang besar. Allah kata apa? Kalau aku turun Quran ini ke atas gunung kanan, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah kerana takut kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tengok nota di bawah tu, 1742. Setelah Allah Ta'ala menerangkan perihal golongan-golongan yang kufur engkar, dan setelah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya tetap mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, lalu diberikan misal perbandingan mengenai Al-Quran yang mengandungi berbagai-bagai pengajaran dan menjadi hidayah petunjuk. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan ke atas sebuah gunung kanan, bukan itu atas busu, atas gunung.
dan gunung itu diberi akal fikiran untuk memahami kandungannya, tentulah ia akan khusyuk serta terbelah. Kenapa? Kerana takut kepada kemurkaan Allah jika ia mencuaikan suruhannya dan melanggar larangannya. Maka bagaimana halnya manusia yang masih keras membatu hatinya dan masih berdegil dengan dalam keingkaran. Tuhan kata hati manusia ni asyaddu khasyah, lebih keras daripada batu. Ada lagi lebih keras daripada batu. Masya Allah, tabarakallah. Ada hati dalam surah surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Masya Allah. Keras hati mereka seperti batu atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minal anhar. Ada batu yang terbelah, keluar air. Dia panggil air mata ni, air waterfall ni apa ni, air terjun. Keluar daripada batu, kan? Wa inna minha lama yashakaku. Ada batu yang terbelah, berbok, keluar air. Jadi tasik, jadi kolam. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu duk dia berbok jatuh kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu Allah Taala peringat kepada kita surah Al-Baqarah tanda ayat 74. Para jemaah sekalian, Allah Taala sebut dalam ayat Quran ini, kalau aku turun Quran ini ke atas bukit, bukit pecah. Tapi turun ke atas manusia, ada manusia yang pecah hatinya takut Allah Taala, ada manusia yang hatinya keras membatu, tak tahu apa. Dengar Quran, supaya lembu dengar kita bercakap. Tak tahu apa. Hari-hari dengar. Setengah-setengah majlis dia punya speaker besar, dia pasang seluruh ni. Nak suruh rakyat dengar. Kita kata dengar, kalau tidak ambil iktibar, tidak ambil pengajaran, tidak ambil pengajian, mereka hanya boleh dengar saja. Macam orang dengar perkara-perkara yang tidak dipahami, maka dia tidak memberi kesan. Baik. Allah kata apa? Mutasaddian ay mutasyaqqiq, pecah. Tilkal amsalu nadriha linnas, demikianlah bandingan misal yang kamu beri contoh pada manusia supaya manusia ini berfikir. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Jadi kalau kita tak mikir, nak kata apa? Manusia yang tak mikir ni, dia panggil hati dia sudah membatu. Hati sudah jadi batu. Na'udzubillah. Ataupun hati mati. Kan? Seorang pendakwah yang masyhur di negeri kita ni, dia kata, bahayanya orang yang mati hati, mati perasaan. Perasaan kita ni tak ada apa-apa. Tengok orang tak semaya, relax bro. Tengok orang tak aurat, orang wanita hari ini. Tengok bini sendiri duduk sengih-sengih dengan orang laki-laki lain, tidak ada batasan pergaulan, itu biasa, zaman moden. Anak tak tutup aurat, budak-budak lah ni. Itu dia panggil orang sudah hilang perasaan. Hati dia sudah mati. Maka kalau hati mati terus, jadi ma'uzubillah, dia tak jadi Islam. Tapi hati yang orang panggil macam koma lah, tak sedar diri ni. Kan? Hilang perasaan. Kata dia, orang yang mati perasaan dia lebih bahaya daripada orang laki-laki mati pucuk. Tahu mati pucuk? Mati pucuk ni tak boleh buat apalah dia tu, pakai begitu je duduk. Orang tanya, "Guana ustaz? Buat banding yang pelik ni." Dia kata orang yang mati pucuk ni habis doktor, habis bomo, habis tongkat ali, tongkat tu yang makan belaka, tapi orang yang mati perasaan dia tak tahu dia bersalah. Kenapa anak tuan tak utak aurat tu? Budak-budak lah ni moden. Hebat. Kenapa orang perempuan pakai baju kelawar mari pasar malam, bulu tiok pun nampak? Tak. Orang Tino Zamelo ni bukan dengar kata kita. Kenapa anak-anak awak tak solat? Biar ke dia lah, tua-tua. Ini dia panggil manusia mati perasaan. Bahaya. Allahu Akbar. Kita pergi kepada ayat 22 para jemaah sekalian. Ayat ini dia panggil ayat Al-Mihrab. Kalau duduk negeri Arab, ayat ni boleh katakan pergi semaya semalam merua malam akan ada dibaca ayat ni. Ayat ini dengan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Amana Rasul tu.
Itu dia panggil ayatul al-mihrab. Ayatul maharib. Maknanya, imam-imam dia suka baca ayat ni. Jadi satu trend. Kita duduk dengar semua, kita baca juga kan. Kita sini jaga-jaga bunyi. Kena ada juga ni. Apa ni pelajar-pelajar? Ayat ini kita dah baca di awal surah dulu. Ingat ke tidak? Ada dalam kitab Al-Ma'surat, zikir pagi petang tu, ayat ini dijadikan ayat zikir, salah satu daripada zikir pagi petang. Sebab apa? Ada hadis yang menyebut, diriwayatkan, siapa yang baca 3 kali, A'udzubillahissamil alim minasyaitanir rajim, kemudian dia baca waktu pagi 3 ayat terakhir suratul Hasyr ini. Huwallahu allazi la ilaha illahu sampai kepada ayat wa huwal azizul hakim. Apa jadi? Allah Taala akan hantar mari 70,000 malaikat duduk berdoa kepada dia sehingga petang. Siapa dia mati hari itu mati boleh pahala syahid. Siapa dia baca pada waktu petang dia boleh pula sampai ke pagi. Tetapi tanda. Dia jangan tulis kelebihan aja, kena tulis sekali dengan darjah hadis. Hadis dia tulis itu. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal, hadisun gharibun jiddan. Makna hadis ni pelik benar dari sudut sanad dia. Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar juga dalam Nataijul Afkar juga menyebut tentang hadis ini gharib, tapi dia ada syahid juga dhaif. Maknanya kesimpulan para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Kalau kita nak beramal juga, kita beramal tanpa menyandarkan kepada kelebihan tadi, tanpa menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat amal sebab ada ayat ni besar. Tengok. Ayat ini Allah Taala khatam surah ini dengan biayatin fi tamjidihi, beberapa ayat yang mengagungkan, memuji, memuja dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dengan menyebut beberapa nama-namanya yang indah dan juga beberapa sifatnya yang maha tinggi. Kita baca satu-satu insya-Allah Taala. Untuk apa? Salah satu daripada cara nak kenal Allah, tanda ni pelajar. Salah satu daripada cara nak mengenali Allah Azza wa Jalla ialah dengan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dia ada 3. Kenal Allah melalui sifat-sifat dia, melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya. Itu kenal nama Allah Ta'ala. Kemudian, kita kenal Allah SWT melalui makhluk-makhluk ciptaan dia. Dan itu dia panggil, bagaimana nak mengenali Allah Azza wa Jalla. Nak kenal secara zahir ini tidak nampak. Maka kita kena kenal melalui sifat, nama-nama dia, dan sifat-sifat dia, dan juga makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena belajar ilmu, apa dia ni? Al-Asma'ul Husna. InsyaAllah, satu masa kita akan baca kitab Al-Asma'ul Husna ini, supaya para jemaah, para pelajar, boleh menghayati, mengenali Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Maka yang masyhur nama Allah Ta'ala itu berapa? 99. Siapa dia baca, siapa dia hafal, siapa dia ingat, siapa dia menghayati nama-nama dia ni, maka akan menghidupkan hatinya mengenali Allah Azza wa Jalla. Tapi nama Allah Ta'ala tidak terhad 99. Sebab ada dalam hadis doa Nabi SAW, sebagaimana riwayat oleh Ibnu Mas'ud, Nabi kata, As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku berdoa dengan semua nama-nama untukmu. Kemudian, sama ada nama tu engkau namakan dia dalam Quran ni, engkau ajar kepada mana-mana orang, ataupun engkau turun dalam kitab-kitabmu, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama yang engkau simpan di dalam ilmu. Manusia tak tahu. Sebab di akhirat esok, bila Nabi kita sujud di bawah arasy, ketika itu Allah Ta'ala yulhimuhullah, Allah Ta'ala akan ilhamkan kepada Nabi dengan nama-namanya, dengan puji-pujiannya, maka Nabi akan baca. Lepas pada itu Allah Ta'ala berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta washfa' tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta mu nak apa hari ni aku beri. Berilah syafaat kepada umat. Itu dipanggil ilmu al-mahamid. Baiklah para jemaah sekalian, makna apa kita Asma'ul Husna tu kita hafal? Makna apa kita hafal? Maknanya kita hafal. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Kan? Al-Malikul Qudusus Salam. Siapa lagi? Kemudian kita kena, yang kedua, mesti kita kena beramal dengan nama-nama yang ada itu. Jangan cakap tahu nama saja. Allah Ta'ala maha mendengar, tapi mengupak orang sedap juga. Lah. Itu tak ada kesan nama dia.
Kenapa tak mengupak? Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala sifat dia sami', basir. Itu baru kita ada. Baiklah, kita balik kepada ayat. Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia. Yang mengetahui perkara ghaib dan yang nyata. Alimul ghaibi wasyahadah. Benda hak ghaib mana benda hak tak nampak pun Tuhan nampak. Benda hak nyata Dia nampak, sama je bagi Tuhan. Dalam gelap, dalam cerah. Zahirnya yang tersembunyi, bagi Allah Ta'ala tidak ada beza. Wa huwar rahmanur rahim. Dialah yang amat pemurah, lagi amat mengasihani. Itu dia panggil dua nama. Ini di antara nama-nama yang besar yang Allah SWT namakan diri Dia. Di antaranya nama yang terkumpul, ada sebuah hadis Nabi kita SAW baca. Tanda ni hadis ni. Daripada Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, Nabi dengar seorang laki-laki berdoa. Sahabat Nabi ni doa. Dia kata apa? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa ant. Al-ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi dengar sahabat ni baca. Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih. Nabi bersumpah. Laqad sa'alallaha bismihil azam. Sahabat ini telah minta Allah Ta'ala dengan nama-namanya yang maha agung. Alladhi iza du'iya bihi ajaba. Wa iza su'ila bihi ata. Siapa dia doa dengan nama ni, Allah Ta'ala perkenankan. Siapa dia minta, maka Allah Ta'ala akan beri. Dia kata Nabi ada. Ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi. Kata muhaqqiq wa sanaduhu jayyid. Wa huwa asahhu ma warada fi babil ismil a'zam. Ni hadis kita baca tadi. Pelajar-pelajar boleh ambil tanda hadis ni, kita baca. Baik. Naik semula kepada ayat. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malik. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, kan? Yang menguasai sekalian alam. Al-Malik, Dia raja. Dunia ni hak Dia. Bukan raja negeri. Dunia semua. Al-Quddus. Al-Quddus ni mana? Yang maha suci Allah Ta'ala. Kita kata Subhanal Malikil Quddus. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha suci. As-Salam. Yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan. Al-Mu'min. Yang melimpahkan keamanan kepada dunia ini, kepada umat-umat Dia, kepada hamba-hamba Dia. Al-Aziz. Yang maha pengawal serta pengawasan. Al-Jabbar. Yang maha berkuasa. Al-Mutakabbir. Yang maha kuat. Ada kata yang maha sombong. Allah Ta'ala ni, Dia boleh sifat apa yang Dia nak, kan? Subhanallahi amma yusyrikun. Yang kuat, yang maha melengkapi segala kebesarannya, Al-Mutakabbir tadi. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Tak ada. Siapa dia sekutu? Tak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Orang kata sekutu tu, orang itu tak betul je. Itu dia panggil, kita tengok nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah. Sebab tu Tuhan kata, Al-Malik. Maknanya, segala kerajaan hak Dia. Tanda, fakta sejarah. Tidak pernah terjadi dalam dunia ini, seorang raja yang memerintah di timur dengan barat sekali. Tak kira lah zaman mana pun. Zaman Fir'aun ke, zaman Bukhtanasar, zaman Zulqarnain, Iskandar Makduni, Holago, Genghis Khan, tak ada. Dia merintah kawasan dia tu je. Timur barat tak ada. Oh, itu Zulqarnain berjalan tu. Dia pergi ya timur barat tu, kan? Baik. Maka Allah Ta'ala kata, Al-Malik, akulah pemerintah, pentadbir, segala alam ni hak aku belakang. Allahu Akbar.
Allah Al-Malik, Al-Quddus. Pada tanah kata kalau kita nak baca satu-satu, kita baca kita Asmaul Husna. Asmaul Husna, maka kita akan jumpa. Baiklah, kita baca sepintas lalu ayat ini untuk Asmaul Husna, insya-Allah kita akan huraikan dalam babnya nanti. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan sekalian makhluk, Al-Bari yang mengadakan dari tiada kepada ada, Al-Musawwir yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut kehendaknya. Kita ni jadi rupa lagu ni. Mak ayah kita nak lagu ni ke kehendak Allah Ta'ala? Oh, kalau mak ayah kita nak comel, nak lawa, mata bulat, hidung macam, gigi jonge, comel tu. Tapi Allah yang pilih. Muka dia bulat. Muka bulat. Mak dia muka panjang. Ikut aku. Tak boleh nak buat apa dah kita. Tak boleh nak tempah. Tak boleh nak tempah. Anak saya nak begini-begini. Satu lah kita kata yang hidup percaya sangat orang ni. Tak. Siapa dia nak anak comel, putih, banyaklah minum air soya. Sebab anak dia putih. Siapa dia nak lawa, minum air tembikai banyak. Minumlah si mengandung ni. 2-3 minit sekali pergi tandah kecing. Minum air banyak. Allah Ta'ala dah cerita. Kata di para ulama, 3 ni, salah satu asma, ada yang mengatakan mutaradif. Sama ya. Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir, dia kata sama. Pencipta belaka. Ulama tafsir, ulama tadabbur kata, tidak mutaradif. Sebab ada sebenarnya. Kalau yang pertama, Al-Khalq. Huwallahul Khaliqu, Al-Khaliqu, pencipta. Mencipta sekalian makhluk. Itu umum. Semua makhluk Tuhan buat. Kemudian Al-Bari'u. Al-Bari'u dia kata apa tadi? Yang mengadakan dari tiada kepada ada. Zuhurul makhluqa kepada ada. Al-Musawwir. Apa dia? Yang membentuk rupa dia. Maknanya ayat itu ada khusus, ada umum. Jadi kita kata 3 makna ada. Yang pertama, kerana itulah kata di Imam Ghazali ketika mensyarahkan Asmaul Husna, tanda pelajar-pelajar ni, siapa dia baca, ada kitab dia nama dia Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Menarik. Imam Ghazali dia bahas tentang Asmaul Husna. Sebab kita ni masyarakat kita sebut Imam Ghazali kat dia celek mata lalu. Hebat tu. Ada nama Imam Ghazali pun dia tukar. Nak kata, supaya Imam Syafi'i juga. Saya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i nama apa? Syafi'i. Syafi'i bukan nama dia. Nama tu dia yang keberapa dah. Baik, itu cara nama. Kita nak cara nama Allah Ta'ala. Asma'ul Husna. Maka, manusia itu akan melalui 3 marhalah. Marhalah yang pertama, Al-Khalqu. Wahai At-Taqdir. Allah Ta'ala takdirkan penciptaan manusia. Kemudian, marhalah Al-Bar'u, iaitulah zahirnya, keluar dia ke alam nyata. Kan? Masalah yang ketiga, Al-Musawwir, rupa bentuk dia tak boleh nak pilih. Maka ini dia kata, Allah Ta'ala pilih setakat apa yang dia nak. Lahul asma'ul husna. Baginya nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Jadi kita kena belajar. Tidak mungkin seorang hamba Allah Ta'ala berlalu umurnya 50-70 tahun tanpa mengambil nama-nama Allah. InsyaAllah, ana berazam, bercita-cita, satu hari kita akan khatam nama-nama Allah Ta'ala ni secara detail. Setakat yang kita ada. Bukan di timna. Kalau di timna sampai habis umur kita, tak habis lagi nama Allah Ta'ala ni. Kita akan baca, kurang-kurangnya kita tahu satu-satu nama Allah Ta'ala itu, insyaAllah. Ana dah baca di sini. Dalam siri-siri pengajian, siri akidah umat Islam. Sudah khatam kita di sini. Dalam rakam yang ada, boleh cari tentang Asma'ul Husna. InsyaAllah. Baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah. Segala yang ada di langit, yang ada di bumi. Semua benda tasbih. Kita tak usah kira rupa atas rupa ya, ada, semua benda bertasbih kan. Dan Allah lah yang tidak ada tolok bandingnya, tidak ada banding.
lagi amat bijaksana. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita mengatakan, nama-nama Allah Ta'ala bukan setakat ambil berkat. Oh, nama Allah Ta'ala tepek dinding. Lekat dekat dinding rumah kita, bacanya tidak. Lah. Oh, besar. Lebar tepi jalan. Allah Rahman Ar-Rahim. Baca tidak? Kita kata tidak ada kesan. Tapi lebih baik. Lebih baik kita lekat nama-nama Allah Ta'ala di dinding kita, daripada duduk lekat gambar-gambar yang tidak berfaedah. Sepatutnya kita bandingkan benda ni biar perbandingan yang betul. Maka kita mengatakan yang betulnya aqidatun. Nama-nama Allah Ta'ala ni aqidah kita. Kepercayaan kita, kepahaman kita yang boleh kita jelmakan kepahaman itu dalam tubuh kita. Kenapa awak tak zalim orang? Allah Ta'ala mengetahui. Kenapa tak mengumpat? Allah Ta'ala mendengar. Kenapa tak awak maksiat? Allah Ta'ala lihat. Barulah dia panggil ada kesan. Ini senang-senang baca Asma'ul Husna. Sudah baca Asma'ul Husna, dia ambil riba. Kita kata, apa benda? Kan pejabat-pejabat sekarang ni. Tidak Asma'ul Husna pagi-pagi. Berdiri bercegok semua. Pasal lagu ya. Lagu kaset pasal. Kalau tutup kaset, lah berapa orang boleh baca? Mungkin semua sekali tak boleh baca. Kita mengatakan kita hanya bergantung dengan makhluk-makhluk lain. Kita tidak bergantung dengan hafalan kita yang kita boleh ingat. Menghayati nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, Man ahsaha dakhalal jannah. Allah Ta'ala ada 99 nama. Siapa dia hitung? Siapa dia beramal? Siapa dia memahami nama-nama Allah Ta'ala ini, dakhalal jannah. Orang ini akan masuk di dalam apa? Di dalam syurga, insya-Allah Ta'ala. Maka kita kena kena belajar betul-betul menghayati supaya nama-nama Allah Ta'ala ini kita hayati, kita ingat, bukan sekadar dilagukan saja ataupun sekadar perhiasan di dinding. Itu pun kita kata lebih baik daripada tak ada perhiasan benda lain. InsyaAllah tamaklah kita. Wal Azizul Hakim. Allah Ta'ala yang tidak ada banding, dan dialah yang lagi lagi amat bijaksana. Allah Ta'ala ni bijaksana. Alhamdulillah, tamaklah perbincangan kita di dalam Suratul Hasyri. InsyaAllah dalam seri yang akan datang kita akan masuk surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.